Tapi jangan tipu, kita mesti buat benda ini secara tulus daripada jiwa kita dengan penuh integriti. Perancangan itu yang betul-betul kita nampak jelas, betul-betul yang kita boleh buat, yang kita mahu buat, yang kita berinspirasi untuk buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana anda terus setia bersama channel ilmiah saya, channel Cikgu Muhammad Fizam. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tips penting bagaimana untuk kita memenangi dalam persaingan secara sihat untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Persaingan akan berlaku di kalangan calon-calon beasiswa pendidikan bagi melanjutkan first degree di IPTA dalam bidang pendidikan. Baik, ada calon menghubungi saya bertanya sedikit tips ataupun pesanan yang boleh memungkinkan mereka untuk mendapat beasiswa. Dan hari ini saya akan berkongsi 3 perkara. Yang pertama adalah konsep beasiswa itu yang perlu kita faham. Yang kedua, contoh-contoh tindakan yang boleh diambil. Dan ketiga adalah aspek strategi. Bagaimanakah untuk kita membuat sedikit perancangan persiapan bagi memungkinkan seperti yang saya sebutkan tadi untuk kita mendapat beasiswa. Yang pertama adalah konsep. Beasiswa ni kita perlu faham adalah what we can give back. Apa yang kita boleh beri balik, extra contribution. Bukan sekadar contribution tetapi extra contribution yang boleh kita berikan balik kepada agensi yang menaja kita, yang sponsor kita sepanjang kita dalam pengajian. So dalam konteks ini contohnya apabila Kementerian Pendidikan Malaysia KPM membuka peluang untuk menawarkan beasiswa kepada calon-calon bidang pendidikan, so calon itu mesti ada satu mentaliti apa extra contribution yang boleh diberi balik kepada Kementerian Pendidikan. Bukan contribution yang biasa-biasa tetapi extra. Kata kuncinya, keywordnya di sini adalah extra contribution. Extra. Kita tidak mahu sekadar contribution biasa. So bila kita ingin marketkan diri kita sebagai salah seorang yang selayaknya dapat beasiswa, extra contribution perlu ada. So maksudnya di sini adalah sumbangan-sumbangan yang special, sumbangan-sumbangan yang menarik yang boleh kita berikan dalam perkhidmatan nanti kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan credibility kementerian, untuk meningkatkan keberhasilan di bawah Kementerian Pendidikan yang termasuk di bawah falsafah pendidikan negara. Jadi anda perlu rujuk sedikit falsafah pendidikan negara, faham apa isi ataupun konten utama dalam falsafah dan relatekan extra contribution yang kita boleh lakukan untuk menaikkan, untuk membantu Kementerian Pendidikan Malaysia dalam bidang pendidikan ini, especially untuk meningkatkan kualiti hidup, produk yang berkualiti daripada Kementerian Pendidikan Malaysia secara umumnya. Itulah konsep yang kita perlu faham. Apa yang kita boleh beri balik? Apakah sumbangan ekstra? Kita nak ekstra di sini supaya berbaloi apabila KPM bagi kita beasiswa, maka kita dapat buat sesuatu yang cukup hebat berdasarkan perancangan, berdasarkan strategi dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua adalah contoh. Lihat kepada apakah option atau subjek yang anda mohon. Sebagai contoh, anda mohon untuk dapatkan beasiswa dalam subjek sains. So, berbalik kepada extra contribution adalah perancangan yang anda boleh buktikan melalui evidence, melalui strategi, melalui infografik planning, melalui paperwork, melalui idea atau buah fikiran secara spesifik dalam mata pelajaran sains itu sendiri, mungkin untuk meningkatkan minat pelajar, belajar lebih efisien, untuk meningkatkan keupayaan penghasilan pelajar yang berkualiti, bagaimana untuk membuat perubahan dalam kaedah penyampaian, transfer the information dalam konteks sains subjek anda tadi. So, cuba bina satu model ringkas untuk kita present, bentangkan dan tunjukkan kepada kementerian apakah perancangan kita yang ilmiah, yang spesifik, yang berfakta, yang tersusun dan sistematik, bahawa kita ni sebagai orang muda yang ingin menceburi bidang pendidikan dan mendapatkan beasiswa bukan secara main-main. We are serious in education. Kita begitu sangat serius untuk membantu dan menjadi sebahagian daripada stakeholders Kementerian Pendidikan Malaysia. Buktikan melalui aktiviti, buktikan melalui perancangan, buat paper. Saya dulu pun buat begitu masa saya nak mohon beasiswa untuk sama Master Psychology and Counselling. So kita buat perancangan, ada evidence, ada macam-macam benda. Baik, yang ketiga adalah strategi. Strategi ini adalah berkaitan dengan mesti menguasai framework subjek atau mata pelajaran yang anda mohon. Sebagai contoh, dulu saya nak mohon beasiswa scholarship untuk Master Psychology dan Counselling. So saya buat perancangan, so kita study, kita buat sedikit minor research kajian kecil tentang bidang kita nak mohon, tentang psikologi, tentang counselling. Dan saya buat kajian tentang personality manusia, tentang thinking, behavior, kognitif dan sebagainya, pengurusan emosi remaja dan sebagainya. So kajian yang kita buat sedikit itu mesti kita buktikan dengan fakta.
ya. Ada evidence, ada bahan, ada strategi perancangan infografik, saya menulis artikel dan sebagainya, saya pergi bentang di conference, itu dalam konteks yang saya pada ketika itulah. So strategi kita di sini ialah apabila kita berjaya buktikan menerusi perancangan strategi, tindakan yang kita boleh buat untuk kita memberi contribution secara berfakta, maka insya-Allah dia akan berjaya menarik interviewer untuk lebih alert dan mungkin memilih kita untuk menjadi salah seorang calon untuk mendapatkan beasiswa. Because apa? Sebab kita mempunyai perancangan yang jelas, ya? Perancangan yang bukan tipu. The real plan yang kita bina berdasarkan fakta, berdasarkan evidence, berdasarkan pembuktian. Jika anda pernah menulis di mana-mana artikel, bawa tunjuk ataupun tunjuk dalam video atau bawa tunjuk secara termoga ketika diperlukan, pernah menulis artikel di akhbar atau di majalah sekolah atau di mana-mana sahaja, kupasan-kupasan ilmiah bawa bersama, tunjuk kepada pihak penemuduga, interviewer, supaya mereka insya-Allah lebih yakin kepada anda melalui impian anda yang very clear. Macam saya kata tadi, tapi jangan tipu. Kita mesti buat benda ini secara tulus daripada jiwa kita, dengan penuh integriti. Perancangan itu yang betul-betul kita nampak jelas, betul-betul yang kita boleh buat, yang kita mahu buat, yang kita berinspirasi untuk buat. InsyaAllah akan membantu kita untuk menjadi calon yang berada dalam skop berjaya mendapat beasiswa pendidikan, insyaAllah. Jadi 3 tadi perkara, konsep asas kita kena faham beasiswa adalah what we can give back. Extra contribution, tidak boleh contribution yang biasa-biasa. Seolah-olahnya dengan kata mudahnya, apakah kita nak balas balik kepada Kementerian Pendidikan Malaysia supaya ada benefit yang baik, supaya ada impak yang tinggi apabila menaja kita. Yang kedua adalah bawa kepada contoh-contoh yang boleh kita buat berkaitan dengan subjek atau mata pelajaran yang kita mohon. Dan yang ketiga adalah strategi dengan menyediakan evidence, bahan, penulisan, perancangan, infografik dan sebagainya untuk kita buktikan kepada penemuduga bahawa we are serious ingin berkembang dalam bidang subjek yang kita mohon ini. Kita sudah ada perancangan untuk beberapa tahun akan datang. Sekiranya kita berjaya, kita terpilih, ini dan ini yang boleh kita beri extra contribution kepada Kementerian Pendidikan. Okey, jadi apa tunggu lagi? Dengan baki masa yang masih ada, mulai sekarang banyak membaca, buat strategi, buat penulisan, buat kajian kecil-kecil, impak terhadap mata pelajaran dan subjek yang anda mohon. Dan kita mesti bersungguh bila kita nak dapat sesuatu yang lebih, maka usaha kita mesti lebih. Itu tidak boleh lari, tidak boleh elak. Dan saya doakan anda cemerlang, insya-Allah, cemerlang dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.